Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar tadi pengerusi majlis ada bacakan ayat daripada Al-Quran yang membicarakan berkenaan dengan khususiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ayat yang menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah olehmu wahai Muhammad, katakanlah olehmu wahai Muhammad, adapun setelahnya itu adalah perkataan Nabi Muhammad. In kuntum tuhibbunallah, kalau kamu itu mencintai Allah, yakni Rasulullah kata kepada umatnya, kalau kamu itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad mengatakan kepada umatnya, ikutlah aku. Yang disebutkan di sini, ikut kepada peribadi dan juga ikut kepada tata cara yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cakapnya, bagaimana senyapnya, bagaimana jalannya, bagaimana berhentinya, bagaimana kerjanya, bagaimana rehatnya, bagaimana pergerakannya dan bagaimana jumutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya harus kita ini ikut. Tetapi walau bagaimanapun perkara ini tidak termasuk di dalam suatu tata cara ibadah yang khusus. Apabila tidak masuk di dalam ibadah yang khusus, terkeluar daripada hukum fardu. Kalaulah perintah ini adalah perintah solat, perintah puasa, perintah zakat, nescaya telah pun difardukan ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi contoh ikutan bagi Nabi Muhammad, dia adalah berkenaan kemanusiaan, dia berkenaan dengan kepribadian, dia berkenaan dengan akhlak. Perkara ini semuanya tidak terkandung di dalam suatu ibadah khusus. Ibadah khusus ni macam solat, macam puasa, macam zakat, haji, umrah. Senang cerita semua yang dalam rukun Islam tu ibadah khusus namanya. Tapi kalau akhlak, dia bukan ibadah khusus. Ibadah tapi tidak khusus. Kalau kepribadian, dia ibadah tapi bukan yang khusus. Maksudnya tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan bagaimana keadaannya dan juga cara-caranya. Berakhlak itu adalah suatu kata nama bagi semua sifat-sifat yang baik. Sama ada berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga berakhlak di hadapan makhluk. Kita bukan sahaja boleh berakhlak sesama manusia, kita juga boleh berakhlak dengan haiwan. Kita boleh berakhlak dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Disebutkan di dalam sebuah cerita, Imam Al-Ghazali rahimahullah, anak muridnya setelah kewafatan Imam Al-Ghazali rasa rindu kepada Imam Al-Ghazali, minta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dia itu dikurniakan mimpi jumpa Imam Al-Ghazali dalam mimpinya. Mohon di dalam munajatnya Allah Ta'ala perkenankan setelah beberapa tahun kewafatan Imam Al-Ghazali, rupanya anak murid ni dia ada satu soalan nak tanya Imam Al-Ghazali. Begitu jumpa sahaja dia di dalam mimpinya, diceritakan oleh imam ini, jumpa Imam Al-Ghazali. Lalu Imam Al-Ghazali ditanya, "Wahai Imam, bagaimana keadaan kamu setelah kematian?" Mereka ni orang-orang yang soleh, hidupnya penuh berfikir tentang bagaimana nasibnya lepas mati. Kita orang umum, hidup kita penuh berfikir macam mana nak hidup sebelum mati. Ini masalah kita zaman sekarang. Asyik nak fikir je, nanti aku nak buat apa, nak kerja macam mana, makan apa, beras dah mahal, macam itu. Tapi kalau orang-orang yang soleh, mereka sibuk berfikir bagaimana kehidupan mereka setelah kematian.
Bila ada orang yang mati, mereka itu terfikir macam mana orang ni nanti setelah kematian. Dan dia juga terfikir, bagaimana aku nanti selepas kematian aku. Maka bertanya dengan Imam Al-Ghazali, wahai Imam, bagaimana kehidupan kamu setelah kematian? Imam Al-Ghazali pun menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala terima semua amalan aku, alhamdulillah. Lalu dikatakan, bagus wahai Pak Imam, bagaimana keadaan, bagaimana amalan kamu itu boleh diterima keseluruhannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Imam Al-Ghazali menjawab, semua amalan aku diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana solat aku, bukan kerana zakat aku, bukan kerana puasa aku, tapi suatu hari aku pernah ingin menulis di atas suatu lembaran kertas suatu tulisan. Tiba-tiba bila aku celup sahaja, pena itu dekat dakwat, pena itu dicelup pada dakwat. Bila diangkat sahaja, datang seekor lalat minum dakwat tu. Imam Al-Ghazali pun berhenti sekejap tangannya, jadi macam pokok, jadi macam kayu. Sampailah lalat itu dah puas agaknya, dah, maksudnya dah hilang dia punya dahaga, terbang. Lepas tu baru bergerak balik. Katanya, wahai anak muridku, aku diterima amalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasal perbuatan itu, kerana akhlak kepada makhluk. Subhanallah. Jadi boleh jadi kita ini diterima segala amalan hanya kerana akhlak sahaja. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila melihat sejadahnya itu dibaring oleh seekor kucing, dia menjadi marah kerana apa? Kucing itu mengotorkan sejadahnya, sejadah tempat dia berqiyamul lail, sejadah tempat dia mendirikan solat. Lalu disepak kucing tersebut, dikurungkan, tak diberi makan. Dikurung kucingnya dengan anak-anaknya sekali. Kucingnya ada anak, tak diberi makan, tak diberi makan, tak diberi minum, sehinggalah kucing itu mati. Sampailah berita tersebut ke pendengaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, la khaira laha innaha min ahlin nar. Tidak ada kebaikan pada ibadah perempuan itu, dia akan masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal marah kucing kerana kotorkan tempat solat. Dia nak ibadah tak khusyuk nanti, dia nak ibadah nantinya tak bersih, lalu dia kurung kucing tu, tak bagi makan. Apa salah perempuan ini bersikap buruk akhlak kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi hati-hati kita dengan jiran tetangga zaman sekarang ini. Lebih lagi lah dahsyatnya, jiran kita ini walaupun bukan Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum ila idza la yu'tamanu jarah. Tidaklah beriman salah seorang di kalangan kamu kalaulah jirannya terganggu dengan perbuatannya. Malam-malam mungkin berkaraoke, bising-bising, ataupun lepak-lepak, suara kuat-kuat, jiran nak tidur tak boleh. Hati-hati, kata Rasulullah, tidak beriman. Astaghfirullahaladzim. Lalu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka bersantunilah dia jiran-jirannya. Zaman Nabi Muhammad lebih kurang macam zaman sekarang, rumah-rumah. Kalau dulu kita dekat kampung-kampung, rumah tu jarak lebih kurang 100 meter, 20 meter, 30 meter jarak rumah. Rumah tu agak jauh. Tapi kalau tengok orang dulu-dulu, tiap-tiap petang mereka itu berhimpun dekat sebuah rumah, buat minum petang, makan cucur udang, buat teh panas, sembang-sembang petang. Untuk apa? Mengeratkan ukhuwah di antara rukun tetangga. Tapi bila sampai ke zaman sekarang, dinding kita adalah dinding jiran kita, pagar kita pagar jiran kita. Walaupun dekat sangat, rasanya rumah kita dengan rumah dia 1 meter pun tak sampai. Rasanya sejengkal je dinding tu, rasanya dia punya lebarnya. Subhanallah. Tebuk saja dinding sini, tembus dinding sana, macam cerita P. Ramlee tu.
Gerudi sini tembus sana. Habis orang sana semua. Kalau dia buat apa benda kita dengar, kalau kita buat semua benda dia dengar. Kalau dia masak, apa benda kita bau, apa benda kita masak pun dia bau. Tapi wal'iyadzubillah di zaman sekarang semangat kejiranan kita adalah semangat yang luntur. Boleh jadi zaman sekarang siapa duduk sebelah rumah kita pun kita tak kenal. Maklumlah tembok buat tinggi-tinggi. Kalau boleh jangan nampak batang hidung jiran tu ha. Rumah tu tembok buat tinggi ha. Kalau jiran tu keluar agaknya naik kereta tak nampak siapa jiran tu ha. Jadinya subhanallah, Rasulullah menyebutkan bahawasanya akhlak kepada jiran itu, sampaikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu Jibrilu yusini bil birri 'alal jiran hatta dhanantu annahum yurithu. Sentiasalah malaikat Jibril alaihi salam memberitahu kepada aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya berbuat baik kepada jiran, sehinggalah aku menyangkakan jiran tu akan mewarisi harta benda jirannya. Maksudnya kalau kita mati, jiran akan warisi. Tapi bila ditanya kepada Jibril, Jibril kata tidak. Jiran tak ada mewarisi apa-apa harta benda kita. Tapi nak dikatakan kerap-kerap sungguh kita ini kerap-kerap sungguh malaikat Jibril alaihi salam memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad supaya menyantuni jiran. Subhanallah. Hari ini kita masak bau burger, besok kita masak bau tom yum. Satu mangkuk pun tak hantar kat jiran. Lepas tu orang tu dah hantar kat kita mangkuk kaca. Kalau orang bagi mangkuk kaca ni faham-faham kena salin dengan makanan lain. Ini kita hantar kosong-kosong. Subhanallah. Lain lah kalau dia bagi tapuai plastik tu ha. Tapuai plastik DIY tu. Boleh lah, tak buang pun tak apa masalahnya. Ini diberikan mangkuk tu kaca pula tu, cantik. Maksudnya seolah-olah macam aku bagi kat engkau hari ni cengkodok, engkau pulangkan cucuk udang, boleh tak? Lebih kurang macam itulah. Lebih kurang macam itu. Tapi kita ni agaknya tak faham. Kita pulangkanlah mangkuk yang dah kosong terlangkup dekat atas piring. Nah, ini mangkuk engkau semalam. Orang tu tengok, lah kosong je. Subhanallah. Perlu ada sikap rukun tetangga. Jadi akhlak sesama manusia ini semuanya adalah akan menyebabkan kita ini kedudukan kita jauh ataupun dekat dengan Nabi Muhammad di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat, aqrabu minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Rasulullah, orang yang paling dekat tempat duduknya dengan aku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah tidak berkata orang yang paling banyak solatnya. Rasulullah tidak bersabda orang yang paling banyak puasa, orang yang paling banyak zakat. Rasulullah tidak kata orang yang paling panjang janggutnya, paling besar serbannya, tak ada. Semuanya adalah yang paling berakhlak, paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan kebanyakan manusia yang bangkit di hari kiamat dan di dalam syurga, rapat dan dekat dengan Rasulullah, semuanya berkaitan akhlak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Ada riwayat mengatakan kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak-anak yatim. Menyantuni anak-anak yatim itu akhlak. Tempatnya adalah seperti mana dua jari ini bersamaku di dalam syurga, kata Rasulullah. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlulah kita sebenarnya mencontohi Nabi Muhammad, dan contoh ikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah berkenaan dengan peribadi dan akhlak yang mulia. Allah Ta'ala sampai memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nescaya kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji.
Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang tidak dicontohi daripada mana-mana manusia. Nabi Muhammad itu adalah pencetak akhlak. Dia adalah manusia pertama yang mencetak akhlak. Nabi Muhammad tidak mencontohi akhlak daripada siapa-siapa yang lain. Kerana Nabi Muhammad, baginda ini pencetak asas kepada akhlak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kalau kita contohi, automatik kita jadi berakhlak. Tidak ada apa-apa yang kita contohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan jadi biadab. Tidak ada. Semua yang disebutkan, semua yang ditiru, semua yang diajuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah berkenaan akhlak keseluruhannya. Semuanya akhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan oleh Allah untuk kita ikuti. Seperti mana tuan pengerusi tadi membaca ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Adalah kepada kamu wahai umat Muhammad, pada diri kamu wahai umat Muhammad, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, fi rasulillahi, pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik. Maksudnya serba-serbinya adalah perlu dan juga boleh jadi diwajibkan kepada umat Muhammad menjadi ikutan. Cuma dia tidak difardukan kerana akhlak itu dia bukan termasuk di dalam ibadah khusus. Banyak perkara yang Rasulullah tak pernah tinggalkan, tapi tak nama sunnah muakkad. Rasulullah bila keluar rumah tak pernah tinggalkan serban, tapi serban tak dinamakan sunnah muakkad. Pasal serban bukannya ibadah khusus. Rasulullah SAW keluar rumah tak pernah tinggalkan dua perkara. Ini hadis sahih, kata Sayyidatuna Aisyah, la yafruqu mishyatahu wala miswakahu Nabi Muhammad. Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan sikat dan juga kayu sugi. Bila keluar rumah aja, sikat, kayu sugi mesti ada dalam poket. Tak pernah tinggalkan. Perkara yang dia adalah ibadah khusus, kalau Rasulullah tak pernah tinggalkan, jadi sunnah muakkad. Tapi kalau benda peralatan, dia bukannya ibadah khusus, jadi tak ada jadi sunnah muakkad. Juga Nabi Muhammad SAW bila nak dirikan solat, Nabi Muhammad sentiasa bersugi. Tapi bagi kita tak jadi sunnah muakkad pula. Pasal apa? Rasulullah SAW bersugi. Sugi itu dia bukannya ibadah yang khusus, dia ibadah umum. Kalau solat, Rasulullah tak pernah tinggalkan, jadi sunnah muakkad. Contohnya rawatib, contohnya duha, contohnya dua solat hari raya, Aidul Adha dengan juga Aidul Fitri. Dia adalah solat, adalah muakkad. Pasal apa? Ibadah khusus. Jadi kalau akhlak, Nabi Muhammad pernah tinggal ke akhlak? Tak pernah. Malahan Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala suruh, sebutkan pada umat kamu wahai Muhammad, kalau kamu sayang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ikut aku. Maksudnya Rasulullah suruh umatnya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah Allah. Kalau itu perintah Rasulullah saja, bolehlah kita kata itu tak payah ikut pun tak apa kot. Tapi ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad, suruh cakap kepada umatnya supaya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, mujur sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disematkan, disempurnakan kejadiannya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para anbiya yang lain memiliki sifat arad. Sifat arad ini adalah sifat kemanusiaan yang natural. Para ulama kata sifat arad ini sifat yang kalau Nabi itu tak ada pun tidak mudarat. Apakah itu? Yang pertama berjual beli, yang kedua makan dan minum, yang ketiga berkahwin, yang keempat masuk ke dalam pasar.
Yang kelima, semua benda yang kita ini lakukan sehari-harian sifat arad, dia adalah sifat kekurangan bagi para anbiya. Untuk apa? Supaya mereka boleh diikuti teladannya pada umatnya. Cuba kalau kita ini nak ikut Rasulullah SAW dalam hal ehwal rumah tangga, tapi ternyata Nabi Muhammad tidak berkahwin, bagaimana? Cuba kalau kita ini nak mencontohi Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata Nabi Muhammad SAW tidak makan, bagaimana nak contohi Nabi Muhammad ketika mana makan? Contoh kalau kita ini sebagai contoh, nak menteladani Rasulullah SAW ketika mana berjual beli, tapi ternyata Nabi Muhammad tidak berjual beli. Pasal apa? Nabi kan Allah Ta'ala sediakan makanan untuknya. Rasulullah SAW kalau tidak berjual beli, dia tidak akan jadi miskin. Rasulullah SAW kalau tidak makan, dia tidak akan mati. Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak berkahwin, tidak ada memberikan mudarat. Tidak mudarat Nabi Muhammad SAW ataupun semua para anbiya kalau tidak berkahwin. Berkahwin itu keperluan fizik bagi manusia, tapi bagi para anbiya dia bukan keperluan, melainkan inginkan zuriat saja. Subhanallah. Kalau tak ada suami pun Sayyidatuna Maryam lahir tanpa suami, bukan dengan perkahwinan. Kalau Sayyidatuna Maryam tu boleh lahir tidak ada suami, ini kan pula abal anbiya, Nabi Ibrahim abal anbiya, ini kan pula sayyidul anbiya, penghulu segala nabi, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semua perkara yang luar kebiasaan boleh dilakukan dan boleh berlaku ke atas Nabi Muhammad, tapi Allah Ta'ala tidak menginginkan kesemuanya berlaku, melainkan dalam bentuk darurat sahaja. Kerana apa? Nabi Muhammad kebanyakan kehidupannya, keseluruhan kehidupannya adalah contoh ikutan benar-benar kepada umatnya. Sampaikan nabi-nabi yang lain sekalipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak suruh umatnya ikut bulat-bulat kepada nabi tersebut. Subhanallah. Kalau Nabi Isa alaihi salam umatnya kena ikut Nabi Isa, maksudnya umat Nabi Isa haram berkahwin. Pasal Nabi Isa bujang. Nabi Isa kena angkat ke langit bujang. Nanti akhir zaman, petanda hari kiamat, turun ke bumi pun masih bujang lagi Nabi Isa alaihi salam. Maksudnya orang Kristian tak boleh berkahwin. Mereka tu sepatutnya jangan kahwin. Pasal apa? Haram. Pasal apa? Nabi mereka tak contohkan. Subhanallah. Kita ini mencontohi Nabi Muhammad SAW serba-serbinya, kerana Allah SWT jadikan serba-serbi umat Muhammad melengkapi pada perbuatan manusia. Sampaikan dijadikan Nabi Muhammad SAW itu kahwin ramai. Kenapa kahwin ramai? Kita kena ikut ke? Tidak. Supaya tak ada alasan. Katanya, Ustaz, isteri saya mana cantik macam isteri Rasulullah. Siapa cakap? Saudah isteri Rasulullah tak cantik. Isteri saya, wahai Ustaz, isteri saya tua, wahai Ustaz. Saya Rasulullah macam mana? Rasulullah SAW isterinya semua tua, melainkan Aisyah saja yang muda. Subhanallah. Rasulullah kahwin isteri semuanya balu-balu dan semuanya janda-janda, dan semuanya bukannya muda. Kahwin dengan Sayyidatuna Saudah umur 73 tahun. Kahwin dengan Sayyidatuna Sofiyah 64 tahun. Kahwin dengan Maimunah 45-50 tahun lebih kurang umur Maimunah. Mana ada Rasulullah bila kahwin cari yang cantik-cantik macam kita ni? Subhanallah. Melainkan Sayyidatuna Aisyah saja. Itu pun Aisyah bapanya yang kahwinkan dia, bukannya Rasulullah yang menggatal. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka semua jenis bentuk isteri Rasulullah ada. Nak yang macam mana? Nak yang gemuk, Saudah gemuk. Nak yang macam mana? Nak yang cantik, Sayyidatuna Sofiyah cantik. Isteri saya tak erti masak, wahai Ustaz. Rasulullah, Aisyah tak erti masak. Hari ni masak hangus, besok masak mentah. Ini adalah Sayyidatuna Aisyah. Tak pandai masak. Sebab itulah Aisyah dia jealous dengan Sofiyah, sebab Sofiyah sangat pandai masak. Subhanallah. Rasulullah ada 12 orang isteri.
3 orangnya meninggal dunia ketika mana Rasulullah masih hidup, dan Rasulullah meninggal dunia meninggalkan 9 orang balu. 9 orang balu tu dia adalah Aisyah, Hafsah, Saudah, Safiyah, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab, Juwairiyah. 9 orang. Ingat tak? Tak ingat kan? Cuba kita ulang balik. Aisyah, Hafsah, Saudah, Safiyah, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab, Juwairiyah. 9 balu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ada 3 orang isteri yang meninggal dunia waktu Rasulullah masih hidup. Yang pertama Sayyidatuna Khadijah. Yang kedua dan juga yang ketiga namanya ada yang serupa dengan 9 tadi, iaitu Hindun. Ada 2 orang Hindun. Hindun ada yang wafat sebelum Rasulullah wafat, ada yang wafat lepas Rasulullah wafat. Yang kedua Zainab. Zainab seorangnya wafat sebelum Rasulullah wafat, yang seorang lagi wafat setelah Rasulullah wafat. Jadi semuanya 12 orang isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan serba-serbi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk benar-benar berkesesuaian untuk diikuti oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat aradah, sifat manusia yang natural. Bukannya Nabi Muhammad dijadikan sebagai seorang rasul dan sifatnya luar biasa, boleh terapung, boleh naik ke kayangan, tidak. Tapi Nabi Muhammad dijadikan berjalan di atas muka bumi macam kita biasa. Disebutkan di dalam Al-Quran, Qul ana basyarum mithlukum yuha ilayya in annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah oleh wahai Muhammad, aku juga manusia macam kamu. Kalau tuan-tuan selak kitab tafsir, dekat tafsir Jalalain pun dah ada. Jangan cakap Ibnu Kathir, tafsir Jalalain dah ada, tafsir Ibnu Kathir ada, tafsir Sya'rawi pun ada. Apa maksud? Rasulullah disuruh cakap, katakanlah oleh wahai Muhammad, katakanlah oleh wahai Muhammad, aku juga manusia macam kamu. Apa maksudnya? Adakah Rasulullah SAW mengatakan aku ni juga hina macam kamu? Tidak. Tetapi aku ini manusia macam kamu, kamu boleh ikut aku 100%. Kamu boleh contohi aku 100%, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita katakan bahawa Nabi Muhammad itu lain, saya ni lain. Nabi Muhammad tu nabi, aku ni manusia biasa. Tidak ada gap di antara kita umat Muhammad dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan serba-serbinya pada Nabi Muhammad Allah Taala jadikan berkesesuaian untuk kita ikuti 100%. Subhanallah. Sampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sifat kebimbangan ke atas umat. Bimbang apa? Bimbang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, oleh dirinya Nabi Muhammad tidak mampu untuk diikuti oleh umat. Allah Ta'ala suruh umatnya ikut macam Rasulullah lakukan, tapi ternyata perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa sampai kita sendiri tidak mampu untuk lakukan. Subhanallah. Salah satunya Sayyidatuna Aisyah pernah keluar pada waktu malam. Keluar Sayyidatuna Aisyah pada waktu malam, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan malam. Satu hadis yang sahih, kita semua rasanya tahu hadis tersebut. Kata Sayyidatuna Aisyah, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul laila hatta tatafattara qadamah." Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suaminya Sayyidatuna Aisyah, mendirikan malam sampai bengkak-bengkak tumit baginda Rasulullah. Rasa-rasanya benda ni sahaja pun dah tak boleh nak kita ikut. Ada pernah orang dirikan malam sampai bengkak tumit? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka kalaulah baginda sedang berqiyamul lail, ada sahabat yang ikut di belakang menjadi jamaahnya. Solat qiyamul lail boleh berjamaah. Sebagai contoh, tengok solat qiyam pada bulan Ramadan, sama sahaja.
Solat qiyam luar bulan Ramadan pun boleh berjamaah. Tapi Nabi Muhammad SAW tak suka sahabat ikut di belakang berjamaah. Ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Abbas, masih lagi budak. Budak macam adik, masih budak lagi, Masya Allah. Sayyidina Abdullah ibn Abbas rasa dilema. Kenapa ya Nabi Muhammad kalau beribadah waktu malam, baginda tak suka sahabat ikut. Sahabat ramai yang kata, wahai Rasulullah, boleh tak kami ikut tuan berqiyamul lail? Rasulullah kata, jangan, aku tak suka. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas pada waktu Rasulullah SAW berqiyamul lail, menyelinap masuk ke dalam Masjid Nabawi, ke dalam rumah Rasulullah untuk berqiyamul lail menjadi makmum Nabi Muhammad. Diintai Nabi Muhammad SAW ketika mana bersuci, ketika mana ingin mendirikan salat. Begitu Rasulullah angkat takbir Allahu Akbar, dia pun masuk jadi makmum. Dia pun Allahu Akbar, tepuk Nabi Muhammad. Bila Rasulullah sedar ada orang ikut di belakang, Rasulullah SAW cepatkan sikit bacaan. Mula-mula bacaan Rasulullah sangat-sangat bertartil. Kemudiannya bila tahu saja Abdullah bin Abbas ikut Rasulullah SAW menjadi makmumnya, maka Rasulullah SAW membaca ayatnya lebih cepat sedikit. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba tepuk belakang Allahu Akbar Abdullah bin Abbas. Rasulullah pun Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim, lajukan sikit bacaan. Ikutlah Nabi Muhammad SAW mendirikan salat. Bagi 2 rakaat yang pertama salat qiyam, habis saja Nabi Muhammad SAW surah Al-Fatihah. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW memulakan surah Al-Baqarah. Faftataha surat Al-Baqarah, maka Rasulullah memulakan surah Al-Baqarah hatta an yasila mi'ata min ayatihi wa lam yaqif. Rasulullah baca sampailah ayat yang ke-100, belum berhenti lagi. Maka Rasulullah teruskan baca habis surah Al-Baqarah. Bila lengkap Al-Baqarah, Abdullah bin Abbas ingatkan, woi, ini alhamdulillah rukuk dah ni. Thumma ftataha Ali Imran, maka mulakan pula Rasulullah surah Ali Imran pula. Sampailah ayat yang ke-100, belum berhenti lagi Rasulullah SAW, terus sampailah ayat yang seterusnya. Ingatkan bila habislah surah Ali Imran, Rasulullah nak rukuk dah. Rasulullah sambung pula dengan surah An-Nisa. Sambung dengan surah An-Nisa pula. Tuan-tuan, surah Al-Baqarah saja 2 juzuk. Surah Al-Baqarah saja 2 juzuk. Rasa-rasanya kalaulah nanti malam ni Isyak imam baca Al-Baqarah sampai habis, rasa-rasanya ada lagi tak besok orang nak datang surau ni? Kata, ya aku menyesal betul aku ikut malam tu. Panjang betul imam baca. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, demi Tuhan, tidaklah Nabi Muhammad SAW baca Al-Quran dengan bertartil dan juga dengan jelas ayat-ayatnya. Dan Rasulullah bila sampai saja ke ayat menyuruh ataupun ayat tasbih, Rasulullah akan bertasbih. Sampai dekat ayat istighfar, Rasulullah akan istighfar. Sampai ke ayat sujud tilawah, Rasulullah akan sujud. Setiap ayat yang ada tasbih, Rasulullah akan subhanallah, sambung ayat. Setiap ayat yang ada wastaghfir, maka Rasulullah akan astaghfirullah, sambung ayat. Setiap daripada ayat yang ada wakabbir, maka bertakbirlah, maka Rasulullah akan Allahu Akbar, sambung ayat. Tidak ada satu ayat pun yang telah pun ada padanya wasjud, maka sujudlah, Rasulullah akan turun sujud. Bayangkan dekat 5 juzuk satu rakaat. 5 juzuk satu rakaat. Siapa pernah ikut imam? Imam tu baca 5 juzuk satu rakaat. Satu muka surat imam baca pun kita dah rasa keluar tegang-tegang urat kaki. Betul lah. Lepas itu habis sahaja 2 rakaat, Rasulullah berikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus Rasulullah pegang kaki
Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Katanya, wahai Ibnu Abbas, macam mana? Okey, sembahyang. Abdullah bin Abbas kata, wahai Rasulullah, ada lagi ke solat yang kau ingin dirikan? Kata Rasulullah, ada lagi. Macam tadi juga. Katanya, kalau macam tu aku dirikan solat seorang-seorang lah, wahai Rasulullah. Lama sangat, wahai Rasulullah. Seorang-seorang lah aku dirikan solat. Kata Rasulullah SAW, sebab itulah wahai Abdullah bin Abbas, aku tak suka sahabat aku ikut aku berqiyamul lail. Mereka akan benci qiyamul lail. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan Rasulullah bimbang, kalau ada umatnya tak mampu nak ikut perbuatannya. Sampaikan ada para sahabat, mereka itu menyangkakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Mereka mengatakan bahawasanya, wahai Nabi Muhammad, ada suatu kaum yang mereka tu nak beribadah dan tak mau berehat. Ada kaum lain pula, wahai Rasulullah, yang mereka itu ingin sentiasa membujang, tak mau berkahwin pasal apa? Nak ibadah. Ada di antara kaum pula, wahai Rasulullah, yang mereka itu memanjang dalam kehidupannya. Subhanallah, ingin berpuasa, tak mau berbuka puasa. Puasa manjang, tak ada hari pun yang dia tidak puasa. Kata Rasulullah SAW, amma ana, adapun aku. Kata Rasulullah, amma ana, adapun aku, yakni Rasulullah, aqumu wa arqud, aku ini mendirikan solat dan aku berehat. Asumu wa aftur, aku ini berpuasa dan aku berbuka puasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga mengahwini wanita. Fa ayyuhum mithli, siapa dia di antara mereka yang sama dengan aku? Maksudnya, nak ikut Nabi Muhammad, tak perlulah kita ini sampai puasa, tidak berbuka puasa, tiap-tiap hari mesti nak puasa. Erti katanya, Nabi Muhammad SAW juga menyentuh wanita. Maksudnya kita ni tak payahlah, subhanallah, bila nampak perempuannya, astaghfirullah, aku nak ibadah. Nampak perempuan, astaghfirullah, aku nak ibadah. Kahwin kamu, nikah, subhanallah. Kata Rasulullah, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang menghindari sunnahku, dia bukan umat aku, kata Rasulullah. Maksudnya, bukannya kena kita ini lawan hawa nafsu, jangan langsung kita ini dalam kehidupan kita, wahai lelaki, ada kena mengena dengan perempuan. Tidak. Santuni, sentuhlah wanita dengan jalan yang halal. Ini adalah perkara syariat. Bukannya maksudnya kita langsung, oh langsung tak boleh, pandang pun tak boleh, ini semuanya tak boleh. Tidak, agama tidak sedemikian. Rasulullah SAW menjadi contoh. Sampaikan Nabi Muhammad SAW pernah mendengar di antara para sahabat terdekat. Maksudnya bukannya sahabat yang jauh, sahabat yang terdekat. Seperti mana Zaid bin Harithah, seperti mana Anas bin Malik, seperti mana Sayyiduna Ali, Abu Bakar, Uthman, dan juga sahabat terdekat, pernah berpuasa dan tidak berbuka puasa. Sayyiduna Ali mengatakan, kunna numna'u an wisal, kami pernah dilarang oleh Rasulullah daripada berpuasa wisal. Macam mana puasa wisal? Puasa tapi tak buka puasa. Puasa tak buka puasa, malam pun tahan lapar, tak makan, besok terus sambung dengan puasa hari esok. Namanya wisal. Rasulullah SAW marah para sahabat yang lakukan sedemikian. Sampaikan badan mereka jadi lembik, mereka jadi lesu, tak boleh nak beribadah setelah itu. Rasulullah mengatakan kepada mereka, kata Rasulullah, ayyukum mithli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Siapa dia yang macam aku, wahai para sahabat? Kata Rasulullah. Siapa kamu yang macam Rasulullah? Sama ke engkau dengan aku? Inni abitu, sesungguhnya aku bermalam-malaman. Yut'imuni rabbi wa yasqini, aku diberi makan oleh Tuhanku dan juga diberi minum. Rasulullah pernah 3 hari 3 malam tak makan apa-apa, minum saja. Tapi Rasulullah tak sakit. Pasal apa?
Allah Ta'ala beri Rasulullah makan dalam bentuk yang kita tak nampak, dalam bentuk yang tak ada siapa tahu. Kalau kita dengarlah macam mana kehidupan Rasulullah tentang makan minumnya. Kata Rasulullah, nahnu qaumun la na'kulu hatta najur. Kami ini adalah kaum yang kami ini tak dapat makan sampai rasa lapar sungguh. Wa idza akalna lam nashba'. Kalau kami ini dapat makan pun tak kenyang, makanan tak cukup. Maksudnya Rasulullah tidak pernah makan sampai kenyang macam kita. Kalau kita janji makan je kenyang, kalau kenyang je makan. Kita macam tu. Kita kalau selagi mana tak kenyang, kita tak berhenti makan. Tapi Nabi Muhammad belum lagi dapat kenyang, makanan dah habis. Kalau kita bayangkanlah, Nabi Muhammad tu badannya tak cukup nutrisi, betul tak? Kata Sayyidatuna Aisyah, dalam tempoh 3 bulan, 3 purnama, Rasulullah makan roti. Roti itu cicah dengan cuka. Cuba kita buat. Cukup seminggu je memulas-mulas perut, insya-Allah. Cuka tu asid tau. Rasulullah makan roti cicah dengan cuka tau. Siapa pernah buat? Kita ni makan Maggi semangkuk pun dah nangis, katanya miskin sangat. Itu pun waktu tengah hari je makan Maggi, malam-malam makan tom yum pula. Subhanallah. Maksudnya tak adalah teruk sangat kita punya ujian nak banding dengan Nabi Muhammad bab makan. Masih lagi boleh, alhamdulillah. Masih lagi kita ni makan boleh kenyang, alhamdulillah. Cuba kita bayangkan, kalau 3 bulan berturut-turut makan dengan bercicahkan roti celup dengan cuka 3 bulan berturut-turut, mana datang nutrisi dalam badan Rasulullah? Tapi dalam riwayat mengatakan Rasulullah SAW badannya tidak kurus dan tidak gemuk. Maksudnya Rasulullah SAW badannya steady, tak jadi kurus. Macam itu je badan Rasulullah, tidak mengembang, tidak pula menguncup. Siapa yang cukupkan nutrisi badan Rasulullah? Cuba bayangkan, kalau kita nak ikut betul-betul Rasulullah SAW hidup sedemikian, adakah kita akan mampu? InsyaAllah lepas 3 bulan makan roti gardenia cicah dengan cuka, lepas 3 bulan kurus kita nanti, insyaAllah. Nampak gitar sini, nampak piano, betul tak? Kurus kita, insyaAllah. Sebab apa? Tak cukup nutrisi. Itu kalau kurus, alhamdulillah. Kalau sakit macam mana? Jadi tidak ada siapa yang boleh tiru Rasulullah sebiji-sebiji. Sampaikan Nabi Muhammad SAW takut umatnya tak mampu nak ikut macam perbuatannya. Kerana ada perbuatan Nabi Muhammad itu luar biasa, bukan macam kebiasaan manusia. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Ta'ala jadikan juga Nabi Muhammad sebagai benteng. Sebagai benteng kepada umatnya. Segala perkara dan juga segala yang dilakukan oleh Rasulullah adalah untuk menjadikan umatnya senang, adalah untuk menjadikan umatnya tidak berkeberatan, tidak terbeban. Rasulullah SAW adalah seorang lelaki yang tak suka memakai serban berwarna merah. Oh, nasib baik tak ada. Rasulullah SAW tak suka pakai serban ni warna merah. Tapi Rasulullah SAW pernah suatu hari masuk ke dalam Masjid Nabawi memakai serban berwarna merah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ala takrahu dhalik?" Wahai Rasulullah, bukankah Tuan membenci pakaian serban warna merah? Lalu kata Rasulullah SAW, "Na'am, ya, aku benci pakai serban warna merah, tak suka." Tetapi kata Rasulullah, "Walakin akhsha an tuhrama ala ummati fa ahmalahum." Aku takut serban berwarna merah itu diharamkan ke atas umat aku, lalu mereka terbeban. Tengok, dalam bab ini Rasulullah SAW tak mau kalaulah umatnya nak ikut sunnah tapi tak boleh pakai serban berwarna merah. Pakai serban warna merah berdosa.
Rasulullah pun pakai juga. Kerana apa? Jadilah ia tetap sunnah sampai sekarang. Jadi pakailah semua warna merah, tak jadi masalah. No problem. Jangan tiba-tiba nanti ada orang buka serban pula. Subhanallah. Begitu juga Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Hadis ni banyak yang kita ini tahu. Kebanyakan kita pun ada yang tahu. Rasulullah SAW mengimamkan solat tarawih ketika mana hari pertama ataupun Ramadan pertama disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam pertama Rasulullah mengimamkan solat tarawih. Para sahabat dan juga orang di dalam kota Madinah datang. Malam kedua semakin ramai di luar kota Madinah pun datang juga. Malam yang ketiga bertambah ramai, sampaikan orang daripada bumi daripada Taif, daripada pun datang juga. Malam yang keempat Rasulullah tidak datang, tak mau imamkan solat tarawih. Rasulullah bukan dikatakan terlewat. Rasulullah datang dan Rasulullah kata solat sendiri-sendiri. Sampaikan pada waktu itu penuh Masjid Nabawi dengan manusia, melimpah ruah sampai keluar luar. Dikatakan sampai ke rumah-rumah. Manusia softnya. Sampaikan wanita dan kanak-kanak di belakang telah pun mengantuk tidur. Mereka tidur dekat situ. Sayyidina Umar rasa kesian dengan wanita dengan kanak-kanak tu. Pergi ke rumah Rasulullah, ketuk pintu rumah, katanya, ya Rasulullah, as-salah. Wahai Rasulullah, jom kita dirikan solat. Bila Rasulullah keluar daripada rumahnya, Rasulullah SAW rambutnya basah menitis air. Maksudnya Rasulullah baru mandi wajib. Rasulullah baru mandi wajib. Rasulullah baru menyentuh isteri dia. Kata Rasulullah SAW, sallu bi anfusikum, salatlah kamu tarawih sendiri-sendiri. Akhsha an tuhrama, akhsha an tufrada ala ummati hadhihi as-salah fa ahmalahum. Aku takut solat tarawih ini nantinya terfardu ke atas umat aku, mereka akan terbeban. Rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takut kalau solat tarawih itu jadi fardu ke atas umat. Bayangkan kalau zaman sekarang solat tarawih itu adalah fardu, berapa banyak yang telah pun berdosa tinggal solat tarawih. Betul tak? Yang jual burgernya tak solat tarawih, yang buka pasarnya tak solat tarawih, niaga kedai makan tak solat tarawih. Sekarang ni pun yang dia bukannya wajib, bayangkan kalau dah wajib, kalaulah solat tarawih tu wajib macam mana? Habis ramai umat Muhammad yang berdosa. Begitu juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwakin 'inda kulli salah. Kalau tidak memberatkan, membebankan umat aku, nescaya aku wajibkan umat aku bersiwak, bersugi setiap kali mana nak mendirikan solat. Kalau inilah jadi wajib, difardukan, berapa ramai orang Malaysia yang berdosa tidak bersugi. Malaysia ni payah nak cari sugi. Pergi Seri Petaling je jumpa sugi. Pergi Seri lain tak jumpa sugi. Banyak-banyak kedai, kalau kita masuk kedai alat solat sekalipun kadang-kadang tak jumpa sugi. Yang banyaknya sejadah, yang banyaknya serban, kopiah, jubah, kurta. Sugi pun kadang-kadang tak ada. Subhanallah. Bayangkan kalau sugi itu kata Rasulullah, aku wajibkan umat aku pakai sugi. Pasal Rasulullah suka pakai sugi. Kita solat pun tak pakai sugi, berdosa ke tidak? Berdosa. Pasal apa? Diwajibkan. Tapi Rasulullah mengatakan laula an asyqa ala ummati. Kalaulah tidak memberatkan, maksudnya dia akan menjadi beban ke atas umat Muhammad. Kalau Rasulullah SAW mewajibkan sugi ke atas tiap-tiap umatnya ketika mana masuk waktu solat, cuba bayangkan, jadi berdosa kita. Nak solat tapi berdosa, astaghfirullahaladzim. Nabi Muhammad SAW sampai terpaksa lakukan perkara-perkara yang kurang baik ataupun tidak senonoh, kata orang Melayu. Rasulullah pernah baring meniarap, Rasulullah pernah kencing berdiri. Untuk apa ni semua? Kata Rasulullah, akhsha an tuhrama ala ummati fa ahmalahum.
Aku takut kalaulah perbuatan-perbuatan itu diharamkan untuk umat aku, lalu membebankan mereka. Masuk dekat RNR, standar RNR, kencing berdiri, berdosa. Senang-senang dapat dosa kalau macam itu. Betul tak? Jadi subhanallah, Rasulullah pernah kencing berdiri. Maksudnya kencing berdiri itu makruh. Rasulullah pernah baring meniarap. Orang lelaki baring meniarap makruh bagi orang lelaki. Baring yang disunnahkan adalah mengiring. Nanti kalau kita dah tertidur, kita punya badan berbolak-balik, termeniarap ke, tertelentang ke, tak jadi masalah. Tapi mula-mula tidur tu mengiring. Mula-mula tidur adalah mengiring. Subhanallah. Kita ini orang laki-laki, perempuan, kata para ulama, ma'fu anhu, dimaafkan kalau orang perempuan baring meniarap. Tapi kalau laki makruh baring meniarap. Orang Jawa kata mengkurap. Mengkurap tu meniarap. Subhanallah. Jadi ada perbuatan yang Rasulullah SAW saja-saja lakukan, walaupun perbuatan tu nampak tidak baik. Perbuatan tu dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Perbuatan tu perkara yang mungkin tak disukai oleh manusia. Rasulullah lakukan supaya tidak membebankan umat untuk mengikuti dan juga mencontohi Rasulullah SAW. Ini adalah rahmatnya baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Kita habiskan kuliah kita pada malam ini dengan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas pernah membaca Al-Quran surah Al-Fatih. Ini hadis ada dalam Sahih Bukhari. Surah Al-Fatih mulanya dengan inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa liyutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami membukakan kepada kamu pembukaan yang jelas, fatahan mubina, pembukaan yang jelas. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika, supaya Allah Ta'ala boleh mengampunkan yang terdahulu daripada dosa-dosa kamu, wa ma ta'akhkhar, dan juga yang terkemudian, waliyutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan supaya Allah Ta'ala boleh melengkapkan nikmatnya ke atas kamu dan memberikan kamu petunjuk kepada jalan yang benar. Sayyidina Abdullah bin Abbas bila membaca sahaja ayat ini, lari pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis, dalam keadaan teresak-esak, dalam keadaan menjerit-jerit. Katanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi Muhammad. Katanya, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kunna nu'allamu annal anbiya'a ma'sumin. Kami ini diajarkan olehmu, wahai Muhammad, bahawa para anbiya itu adalah orang-orang yang maksum, tak buat dosa. Wa anta sayyidul ma'sumin, dan kamu adalah penghulu orang-orang yang maksum tersebut. Fabima fa'alta wa bima adnabta ya Rasulullah. Apa benda dosa yang kau lakukan wahai Rasulullah, sampai Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kamu yang terdahulu dan kemudian? Liyaghfira lakallah, supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kamu wahai Muhammad. Dosa apa yang Rasulullah buat? Rasulullah ada dosa ataupun tidak? Tidak ada. Maksum Nabi Muhammad SAW. Malahan Sayyidul Ma'sumin, dia adalah penghulu semua orang yang maksum. Nabi Muhammad SAW. Dosa apa yang Rasulullah buat? Nangis Sayyidina Abdullah bin Abbas, tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW merangkul bahu Abdullah bin Abbas begini. Katanya, ya Ibn Abbas, hawin alaika. Wahai Ibnu Abbas, tenanglah kamu, jangan kamu menangis. Innallaha ajma'a yaumal qiyamati awzara ala baiti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
menghimpunkan semua dosa-dosa ahlul bait aku, ahli keluarga aku di hari kiamat nanti, dan letakkan ia di atas neraca kejahatan. Neraca kejahatan Nabi Muhammad, setiap orang ada neraca kebaikan, kejahatan. Sampai para anbiya pun ada, nabi-nabi pun ada. Yang peliknya, Nabi kan tak buat dosa, habis apa yang ditimbangkan atas kejahatan? Nabi yang lain hanya amalan dia sendiri yang di atas wazan, di atas timbangan. Tetapi Rasulullah SAW kata, Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala akan kumpulkan semua dosa yang pernah dilakukan oleh ahlul bait aku, yang mereka belum sempat lagi untuk bertaubat, ke atas aku punya neraca kejahatan. Fastaghfartullah, maka aku memohon keampunan daripada Allah. Faghufira lahum, maka Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa mereka. Ya Ibn Abbas, kata Rasulullah, wahai Ibn Abbas, dzaka ma taqaddam, itu adalah dosa yang terdahulu. Maksudnya dosa terdahulu bukan dosa Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad menanggung dosa ahli keluarganya sehingga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad mengatakan, wa anna Allah Subhanahu wa taala ajma'a auzara ummati kulliha yaumal qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala juga menghimpunkan dosa umat aku keseluruhannya dan diletakkan di atas neraca kejahatanku. Summa astaghfartullah, maka aku beristighfar, mohon ampun pada Allah. Faghufira lakum, maka diampunkanlah dosa-dosa tersebut. Ya Ibn Abbas, wahai Ibnu Abbas, kata Rasulullah, wa dzaka ma ta'akhkhar, dan itulah dosa yang terkemudian. Pada waktu itu berubah Ibnu Abbas daripada nangis kepada ketawa. Kalau begitu beruntungnya kami, wahai Rasulullah, kalau begitu beruntungnya kami. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar dosa pahala saja. Nabi Muhammad ingin mewakilkan kita. Nabi Muhammad sampaikan sakit pun kalau boleh ditanggung oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang lagi satu, ketika mana Rasulullah SAW sakaratul maut, hadis Imam Tirmidzi, ketika mana Nabi, malaikat Israel tarik nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun menjerit, sakit Rasulullah. Innal mauta la saqarah, mati ini sakit wahai Tuhan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ajma'a alama ummati, thaqil alayya wa khaffif ala ummati. Wahai Tuhan, kumpul semua sakit mati umat aku, wahai Tuhan. Bebankan pada aku seorang, ringankan pada umat aku, wahai Tuhan. Nabi Muhammad SAW minta, wahai Tuhan, kalau boleh jangan sampai umatku rasa sakit mati. Sampaikan dalam keadaan sedemikian sekalipun Nabi Muhammad nak, kalau boleh biar aku sahaja wakilkan, yang lain umat aku semua selamatkan, wahai Tuhan. Sampaikan bukan saja dosa pahala tau, sampaikan rasa sakit pun Rasulullah, kalau boleh dia nak tanggung seorang-seorang biar umatnya senang. Ini Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengasihi umatnya, Nabi yang tidak ada Nabi yang lain mengasihi umatnya macam baginda Rasulullah SAW. Maka wajarlah baginda diminta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mencintainya. Kata Rasulullah SAW, ahibbuni lihubbillah, cintailah aku untuk dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ani, kata Rasulullah, man ata'ani faqad ahabbani, barang siapa yang ikut akan perbuatanku dia telah pun mencintai aku.
Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang telah pun mencintai aku, dia akan bersama aku di hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita semua masuk ke dalam daerah manusia yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti kepada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, memperbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikut sunnah dan juga ikut semua pergerakan yang dilakukan. Selagi mana kita tahu, maka lakukan. Itu adalah tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, banyakkan khidmat, banyakkan bantuan, banyakkan manfaat kepada orang-orang Islam, kerana mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, jauhi segala maksiat. Tanda cinta kepada Rasulullah, jauhi segala maksiat. Walaupun kita ini dhaif, walaupun kita ini adalah orang yang tak mampu untuk memperbanyakkan ibadah, tapi jangan sekali lakukan walaupun sedikit maksiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah untuk mengikuti suri teladan terbaik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jauhilah kami daripada membenci dan juga daripada menghina baginda ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkan darajat kami, ampunkan dosa-dosa kami, lindungi segala keaiban dan kekurangan kami ya Allah. Jadikanlah kami sentiasa berada di bawah rahmat-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf kalau ada tersalah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, ada tersinggung mana-mana pihak yang berada di dalam surau As-Sa'adah ini. Masya Allah. Akhir kalam, aqulu qawli hadha li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.